seterusnya Terus saja kita ada ya package program ya. yang bertajuk Siri Bicara Undang-Undang. Kita saksikan bersama. Penggal 217, negara Brunei Darussalam telah memperuntukkan hak-hak isteri serta suami selepas penceraian berlaku. Di antara hak-hak isteri dan suami yang telah diperuntukkan di dalam Undang-Undang Keluarga Islam tersebut adalah nafkah idah, mut'ah, harta sepencarian, hak penjagaan anak dan nafkah anak. Hak-hak yang dibincangkan pada siri ceramah undang-undang kali ini adalah melibatkan hanya 3 hak sahaja, iaitu nafkah idah, mut'ah dan juga harta sepencarian. Manakala bagi hak penjagaan anak dan nafkah anak akan dibincangkan pada siri ceramah undang-undang yang akan datang. Nafkah idah adalah merupakan nafkah yang wajib ke atas bekas suami bagi bekas isterinya yang telah diceraikan dalam masa idah dengan syarat-syarat tertentu. Isteri yang diceraikan dengan talak 1 dan 2 sahaja yang layak untuk mendapat nafkah idah. Untuk penceraian dengan talak 3, jika isteri itu hamil sahaja, layak untuk mendapat nafkah idah sehingga isteri tersebut melahirkan anak. Mut'ah adalah pemberian yang wajib ke atas suami kepada bekas isterinya mengikut hukum syarak. Juga boleh dikatakan pemberian sagu hati oleh suami kepada isteri jika penceraian itu dilakukan tanpa sebab yang munasabah mengikut hukum syarak. Undang-undang tidak memperuntukkan kadar mut'ah yang harus diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikan. Jika ada persetujuan daripada suami dan isteri adalah lebih baik. Jika tiada, mahkamah yang akan menentukannya. Harta sepencarian pula, harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Pembahagian harta sepencarian ini adalah mengikut sumbangan masing-masing sama ada dari pihak suami atau isteri melalui sumbangan langsung atau sumbangan tidak langsung. Hak-hak ini adalah penting untuk diketahui oleh masyarakat umum yang mana sedikit sebanyak dapat memberikan pendedahan serta meningkatkan pemahaman kepada mereka dan juga dalam masa yang sama dapat merungkaikan persoalan berkaitan isu-isu selepas berlakunya penceraian. Majlis Kesejahteraan Masyarakat dengan kerjasama Yusof Halim and Partners telah mengadakan siri bicara undang-undang yang bertajuk Hak-Hak Suami dan Isteri Selepas Penceraian. Penceramah Yang Mulia Awang Azril Anwar bin Ahmad. Okey, bila bercakap mengenai hak-hak suami dan isteri selepas penceraian ini, ia akan melibatkan tuntutan di mahkamah. Jika suami atau isteri tidak dapat bersetuju atau tidak dapat membincangkan perkara ini secara baik dan mungkin perkara ini akan dibawa ke mahkamah dan hak-haknya ada di situ, iaitu untuk suami dan juga isteri. Dan jika dilihat kepada untuk nafkah iddah, hanya untuk isteri saja yang boleh dituntut dan suami tidak dapat menuntut nafkah iddah. Untuk nafkah mut'ah juga untuk isteri sahaja. Seterusnya, atas pencarian sama ada suami ataupun isteri boleh menuntut jika berlaku perceraian. Dan keempat, hak jagaan anak, suami atau isteri boleh menuntut dan juga nafkah anak hanya isteri saja yang boleh menuntut. Seseorang isteri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia nusyus atau enggan dengan tidak berpatutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya, iaitu antara lain apabila dia menjauhkan dirinya daripada suaminya. Yang kedua, apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan suaminya. Dan yang ketiga, apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke rumah atau tempat lain tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut hukum syarak. Okey, mengenai dengan nusyus ini, kadang-kadang ada pihak-pihak yang tidak tahu bahawa sebenarnya untuk mengesahkan bahawa seseorang isteri itu nusyus atau tidak adalah
mahkamah yang akan buat keputusan. Kita tak boleh sesuka hati menyatakan bahawa isteri saya nusyus, isteri saya nusyus. Tidak. Selagi mana mahkamah tidak mengeluarkan perintah bahawa isteri itu nusyus, selagi itu isteri itu tidak boleh dikatakan sebagai nusyus. Kita tidak boleh sesuka hati menyatakan bahawa isteri saya nusyus, isteri saya nusyus. Tidak boleh. Kita mesti merujuk pada mahkamah. Siri bicara undang-undang ini telah pun diadakan di bilik juri Stadium Negara Hasanal Bolkiah, Merakas. Kami sempat menemu bual bersama penceramah Yang Mulia Azril Anwar bin Ahmad daripada Yusuf Halim and Partners. Undang-undang keluarga Islam negara Brunei Darussalam ini, cuma ada setengah pihak yang tidak tahu, terutamanya isteri, bahawa mereka selepas penceraian mereka ada lagi hak-hak mereka yang telah diperuntukkan dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam ini. So jadi topik saya hari ini lebih kepada untuk menunjukkan dan menyedarkan kepada orang ramai bahawa selepas penceraian mereka ada lagi yang perlu dituntut dan suami perlu menjalankan ataupun memberikan hak tersebut kepada isteri, iaitu nafkah iddah dan juga mut'ah. Seterusnya mengenai harta pencarian, suami dan isteri juga ada hak jika berlaku penceraian dan tidak tertakluk kepada sumbangan masing-masing. Jadi apa yang saya akan bincangkan hari ini lebih kepada apa yang diperuntukkan di dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam, yang mana pihak-pihak boleh, terutamanya selepas penceraian, membuat tuntutan di mahkamah ataupun jika ada persetujuan adalah lebih baik jika tidak ada, dan pihak-pihak suami ataupun isteri boleh membuat tuntutan di mahkamah seperti yang diperuntukkan dalam prosedur-prosedur yang telah diperuntukkan di mahkamah. Mari kita dengarkan penjelasan daripada Yang Mulia Tuan Yusuf Halim and Partners mengenai kepentingan siri bicara undang-undang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siri bicara undang-undang ni dalam pandangan kami di Majlis Kesejahteraan Masyarakat dan juga syarikat Yusuf Halim and Partners, kami berdua pihak merasakan ini siri yang sangat mementingkan orang ramai. Sebabnya kebanyakan orang ramai yang tersungkur di dalam perkara-perkara yang melibatkan undang-undang sebenarnya dapat mengelakkan masalah itu jika mereka tahu apa undang-undang itu, apa hak mereka, dan juga macam mana kan protect ataupun melindungi diri sendiri daripada tersungkur. Jadi daripada perkara itu dan juga daripada maklum balas yang kami dapat daripada klinik guaman dan nasihat tiap-tiap minggu yang dikendalikan oleh MKM dan Yusuf Halim and Partners, ramai antara orang ramai ini mengatakan mereka memerlukan dimaklumkan atau difahamkan tentang hak-hak mereka. Jadi atas sebab-sebab itulah kami mengkayahkan perkara ini, dan kami rasa memang ini insya-Allah akan mendatangkan kepentingan, membuat kepentingan yang dirasakan oleh orang ramai ini dapat sedikit sebanyaknya diatasi oleh MKM dan YHP. Saya Hamidah Lakim, Setiausaha Agung bagi Majlis Kesejahteraan Masyarakat, iaitu MKM. Pada masa ini MKM bersama YHP iaitu Tuan Yusuf Halim dan Partners tengah mengadakan siri bicara undang-undang, dan hari ini adalah hari yang ketiga, iaitu topik yang ketiga lah, dan kami akan ada topik-topik lain yang akan dibincangkan. Tapi pada tahun 2016 ini kami berhenti setakat bulan November ni, dan pada bulan Disember kami akan berehat
Dan siri bicara undang-undang akan membuka tirainya semula pada bulan Januari, iaitu di minggu yang ketiga di tahun 2017. Dan kami akan mengumumkan kemudian akan topik-topik lain yang akan dibincangkan, umpamanya seperti poligami, hibah, hak-hak penjagaan anak dan yang lain-lain. Jadi kalau mereka-mereka yang telah datang mengikuti siri bicara undang-undang yang pertama, kedua dan ketiga, tunggulah nanti siarannya di tahun 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bawakan package program sebentar tadi.